Okey, Assalamualaikum. Terima kasih yang baru join. Tak nampak pula. Okey, terima kasih yang baru saja masuk. Assalamualaikum, salam Ramadan. Ya, kembali bersama Nadia untuk segmen Ramadan terbaik bersama Nadia untuk perkongsian buku-buku menarik terbitan PTS. Okey, terima kasih yang join. Dan hari ini, hari Isnin, Nadia akan kongsikan satu lagi buku daripada PTS yang termasuk dalam perbincangan kita, iaitu 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah. Okay? Dan buku ni adalah buku ketiga daripada set 100% Muslimah. Semua sekali ada 4. Saya rasa anda pun tahu. Dalam set ni ada 4 buku. Okay, so Nadia akan bincangkan buku ni. Dan Nadia dah bincangkan buku pertama dan kedua last week. So kalau anda terlepas, boleh saksikan siaran ulangan di IGTV Buku PTS. Okay. Hai, Assalamualaikum. Salam Ramadan. Okay. Okay. So Nadia nak kongsikan apa yang menarik mengenai buku 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah. Dan kalau nampak buku ni nampak tebal kan, tapi sebenarnya sangat bacaan yang ringan dan senang sangat nak baca. Okay, tengok dalam dia. Dia punya font tu besar. And then ada quotes. Macam ni. So, tak rasa pun lah tebal buku tu. Dan berharga RM45 sahaja. Okay. Dalam buku ni memang diletakkan 99 cara macam mana nak jadi wonderful muslimah. Okay, tagline dia, inspirasi rohani bagi menjadi muslimah hebat yang sentiasa positif dan istiqamah menuju redha ilahi. Dan sebelum tu, kalau anda ada soalan atau nak share anything, boleh je tulis di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan. Okay? Okay, jom kita mula sekarang. Okay, dalam buku ni banyak disertakan perkongsian motivasi, muhasabah dan peringatan terutamanya untuk kita lah sebagai muslimah, dan macam mana cara nak jadi muslimah yang terbaik. Okey. Dalam ni juga ada quotes macam tu. Okey, so saya akan mulakan dengan kongsikan satu tips yang menarik. Tips yang pertama daripada buku ni iaitu sekejap. Cintai dirimu. Okey, dia tips yang pertama sekali untuk menjadi wonderful muslimah, ataupun love yourself. Okey, benda ni kita selalu dengar kan, macam love yourself, cintai diri sendiri apa semua kan. Tapi macam mana kan? Dan ini adalah satu foundation yang kuat lah. Kalau kita tak sayang diri kita sendiri dulu, macam mana kita nak macam nak tenang dengan keadaan sekeliling kita kalau kita tak cinta diri kita dulu. Okey, dalam ni saya nak quote satu ayat, dia cakap, hanya penerimaan kepada diri kita sendiri yang membuatkan kita berbeza. Sekiranya ingin menjadi muslimah yang hebat, kita perlu bersedia menerima kekurangan diri kita dengan tulus dan ikhlas tanpa mengira apa pun kekurangan kita. Dengan cara itu, perjalanan kita menuju ke hadapan akan dapat dilalui dengan mudah. Okey, nampak tak kat sini? Untuk mencintai diri sendiri ni adalah dengan kita terima diri kita yang buatkan kita berbeza. Terima sahaja diri kita ni, kekurangan, kelebihan, dan make peace with it. Maksudnya macam kita terimalah apa kekurangan kita, tak perlu nak meronta-ronta ke ataupun mengeluh dengan apa yang kita rasa kurang kan. Buku bahasa Melayu. Ya, buku bahasa Melayu. Tajuk je 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah, tapi dia dalam bahasa Melayu. Tulisan Muyassarah. So awal-awal ni saya banyak tabs jugalah sebab banyak kata-kata yang macam kena dengan diri sendiri. So itu yang pertama sekali, cintai dirimu.
Okey, sebab Allah yang susun kehidupan kita dengan sangat-sangat sempurna, walaupun sekecil biji sawi, segala-galanya diaturkan oleh Allah. Jadi kita kenalah janganlah nak mempersoalkan macam kenapa jadi macam ni, kenapa hidup aku macam ni, macam tu kan. So kita kena terima diri seadanya, cintai dan syukuri. Bersyukurlah dengan apa kelebihan dan kekurangan kita. Sebab kita manusia tak perfect, tapi Allah yang menjadikan kita, Allah itu perfect. Okay. Yeah, dearie. Okay, saya jawab tadi buku bahasa Melayu sangat menarik lah. Saya suka penulisan dia, sangat mudah dan senang faham dan boleh melekat di jiwa macam tu. So itu tips yang pertama untuk kita sayang dan cintai diri kita terlebih dahulu untuk menjadi wonderful muslimah. Okay, so saya nak teruskan ke tips yang kedua. Sebab dalam ni ada 99 tips kesemuanya. Jadi saya akan pilihlah beberapa yang best yang untuk saya kongsikan dengan anda. Okay, saya akan kongsikan tips yang kelima. Okay, tips yang kelima adalah membangun tenaga positif. Okay, bertamis ni pula tajuk dalam English. Oh, itulah dia nak attract kan, kita gunalah tajuk English kan. Tapi dia tulisan dalam bahasa Melayu, okay? Jangan risau. Okay, membangun tenaga positif. Ini tips yang kelima dalam buku ni. So, untuk menjadi wonderful muslimah, kita bukan sahaja kita jadi positif dan juga membangkitkan aura positif. Misleading tau. Tak ada misleading lah. Ini memang orang panggil catchy lah untuk menarik minat orang kan untuk baca. Tapi sebab kalau tengok sinopsis pun dia bahasa Melayu, so tak ada salah. Okay. Membangun tenaga positif. Bukan sahaja kita ni jadi positif, kita juga membawa aura positif untuk orang lain. Sama-sama positif. Macam tu. Saya sangat tertarik dengan beberapa ayat dalam ni. Okay. Kita tidak perlu memberikan banyak alasan supaya orang lain boleh menyukai kita. Ini sangat-sangat penting. Kita tak perlu jadi people pleaser. Faham tak? Maksudnya macam nak semua orang suka dekat kita. Sebab ni daripada diri saya sendirilah. Dulu saya rasa macam tu lah. Macam kita nak orang lain suka dengan kita kan. Macam senang dengan perbuatan kita memang lah kan. Takkan nak bagi orang benci kita kan. So saya akan rasa macam nak buat something supaya orang suka dan terima keadaan kita. Tapi sebenarnya tak bolehlah macam tu. Sebab kita hidup, niat kita bukan yang nak puaskan hati semua orang. Okay, we don't live to please other people. Kita buat kerana Allah. Macam tu. Okay, Rosa is Rosa. Terima kasih John. Okay, so itu sangat-sangat penting. Membangun tenaga positif, pertama tak perlu nak puaskan hati semua orang. Kita tak mampu nak buat benda tu. Sebab orang yang membenci kita tu akan mahu mendengar apa-apa, dan orang yang menyukai kita pula tidak juga memerlukannya. Maksudnya orang yang tak suka kita tu, kita buat apa pun dia takkan suka punyalah. Dia akan cari juga mana yang salahnya. Itulah apa yang saya rasa tahun ni saya start nak berubah lah. Tak nak jadi people pleaser yang kita buat something supaya orang suka dan benda tu buat ke kita sendiri tak best. Kita rasa macam terpaksa buat, and then bila kita tak dapat pujian orang ataupun orang tak hargai kita, kita rasa sedih macam kenapalah dia tak hargai macam tu kan. So berbalik kepada niat kita, kenapa kita buat macam tu? Memangnya kita nak pujian manusia ke? Macam tu. Okay, so sama-samalah kita membangun tenaga positif untuk menjadi wonderful muslimah. Okay, antara tips lain dalam ni membangun tenaga positif adalah kita perlu belajar bagi mengawal nafsu amarah. Kita perlu berlatih menenangkan diri pada saat orang lain memperlakukan diri kita dengan perkara yang tidak menyenangkan. Tambah lagi dekat social media ni kan, orang kadang-kadang nak bash kita ke, cakap benda buruk pun pasal kita kan.
So macam mana kita nak belajar kawal nafsu marah kita? Okay, macam mana nak dapatkan? Oh, buku ni boleh dapatkan di kedai borong PTS ataupun okay, kedai borong PTS ataupun boleh beli di laman web bookcafe.com.my ataupun nak mudah hanya tekan link dekat link bio dekat IG PTS ni, ataupun reply je DM je IG buku PTS, nanti admin dia akan assist lah untuk pembelian buku ni. Okay, Balqis Muhammad Saleh, boleh beli online bookcafe.com.my, kedai borong PTS di Selayar. Okay. Dan boleh je dapatkan di mana-mana kedai buku yang besar. Rasanya ada je. Okay. So saya sambung balik. Kawal nafsu amarah. Dalam zaman social media, kalau kita marah juga pun, kita akan tend untuk tulis luah di social media. Tulis ada ni, buat benda ni. So benda tu sangatlah memberi impact yang tak bagus, sebab saya pernah rasa saya tak puas hati dengan something, and then saya luah perasaan, dan apa saya buat tu sebenarnya worsen the condition, membuatkan keadaan lagi teruk, membuatkan gaduh lagi besar. Sebab itulah buruknya bila kita ni tak kawal nafsu marah. Sepatutnya bila marah kita cubalah untuk bertenang, diam, tak perlu nak heboh-heboh satu dunia. Betul? Sebab apa yang saya lalui lah, saya meronta-ronta. Bukanlah meronta, maksudnya macam meluahkan perasaan kan, nak marah kat certain orang ni, and then orang tu dapat tahu, so jadi gaduh lagi besar. So sangatlah buruk benda tu. So sebagai wonderful muslimah, cuba kita amalkan untuk tak melampiaskan nafsu marah tu kepada orang lain, ataupun menunjukkanlah emosi marah tu kepada umum. Kita cuba kawal. Okay. Okay, so dalam ni juga ada disertakan tips macam mana nak mengawal nafsu marah. Pertama, bersyukur sebanyak mana yang boleh. Tuliskan beberapa hal yang patut kita syukuri pada hari ini, sebab rasa syukur akan membuatkan kita rasa lebih bahagia dan menghindarkan diri daripada tekanan perasaan. Okay. Ini pun saya pernah cakap dalam live sebelum ni. Kita cubalah reflect sebelum tidur, ataupun buat gratitude journal untuk tulis apa yang kita syukur setiap hari. Sebab bila kita buat benda tu, kita akan rasa happy. Sebab saya pernah buat jugalah tuliskan apa yang benda yang kita bersyukurlah hari tu. Contoh kita dapat apa-apalah, kita tulis walaupun benda tu kecil, tapi kita akan rasa happy. Dan benda tu baguslah untuk mengelakkan kita daripada tension. Sebab kita tension maybe sebab kita tak fikir benda-benda yang kita ada. Kita tend untuk merungut. Macam tu. So itu lagi antara tips lain adalah maafkan dirimu. Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam rasa kesal sehingga berlarutan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Asalkan kita ni nak berubah, kita masih layak diberi kesempatan kedua. Okay, yang ni apa yang saya boleh kongsikan. Kita hukum diri kita lebih banyak daripada orang lain. Maksudnya kita judge diri kita lagi banyak daripada orang lain. Kalau kita pernah buat salah dan kita tak maafkan diri kita, contohnya dengan kita fikirlah apa yang salah kita buat tu sampai sekarang, sampai benda tu mengganggu kehidupan kita. Ini pun saya pernah lalui, dan saya cubalah make peace with it. Maksudnya saya tak fikir-fikir dah lah kesalahan tu, biarkan je lah yang dah berlalu tu. Sebab kita kena maafkan diri kita. Kita memang buat salah tu, so kita cubalah maafkan diri kita. Cakap kat diri kita tak apa, kita boleh improve next time. Sebab kalau kita tak maafkan diri kita, kita akan sentiasa rasa gelisah, duk fikir-fikir lah kita pernah buat salah tu dulu. Memang benda tu akan menghantui diri selama-lamanya. Okay. Yang ketiga, jauhi orang-orang yang membawa tenaga negatif dalam hidupmu. So kalau orang tu bawa aura negatif, kita cubalah jauhkan diri lah daripada dia, sebab benda tu akan impact kesihatan mental kita juga.
tambah lagi dekat social media kan, kalau nampak apa ni, friend ke yang macam asyik negatif je, tak payahlah follow dia ke something kan. Sebab benda tu akan affect mood kita. Ya, jauhkan diri daripada orang yang membawa tenaga negatif. Seterusnya, pandu perbualan ke arah hal-hal yang lebih positif. Okey, maksudnya kalau kita terlibat dalam satu-satu perbualan dan perbualan tu macam menjurus kepada nak mengutuk orang, nak cakap benda-benda buruk. So, kita membangun tenaga positif tu dengan bawa arus perbualan tu ke arah positif. Cuba macam lari topik untuk cakap benda-benda yang baik. So, itu antaranya membangun aura positif. Okey. Seterusnya adalah jangan izinkan diri terluka. Yang ni pun macam yang saya cakap tadi, kita sering sakit hati bukan kerana kawan-kawan yang terlalu banyak berkata-kata, melainkan disebabkan oleh diri kita sendiri yang mengizinkan hati kita terluka. So, jangan biarkan hal itu terjadi lagi. Jangan membawa masuk kata-kata orang dalam hati. Biarkan kata-kata itu sekadar angin yang bertiup lalu. Okay, saya sangat suka bahagian ni sebab dia mengajar kita untuk don't take anything personally. So, jangan biarkan diri kita terluka dengan kata-kata orang lain. Contohnya lah kan, orang tu kata kita ni benda buruk lah. So, kita terkesan dengan apa yang dia cakap tu sampai memberi impact lah pada kita. Sedangkan dia seorang je cakap macam tu dan siapa dia nak nilai kehidupan kita, betul tak? So, don't take anything personally sebab setiap orang ada bubble dia sendiri. Dan dia luahkan apa yang dia rasa kepada kita. So, tak semestinya kita perlu ikut apa dia cakap dan tak semestinya benda tu betul. Dia hidup pada tanggapan diri dia, kita hidup pada tanggapan diri kita. Macam tu. Okay, so semoga kita boleh improve lah. Okay. So, itu untuk tips kelima, membangun tenaga positif. So, ada banyak lagi tips yang dikongsikan dalam ni. Saya nak kongsikan daripada bab yang ketujuh. Tips yang ketujuh, Ratu Drama. Yang ni tips yang agak menarik juga. Ratu Drama. Okey, dalam nak menjadi muslimah yang berprestasi, kita janganlah terlalu orang panggil jadi ratu drama. Suka buat drama maksudnya kat sini berlebih-lebihan, membesar-besarkan perkara yang kecil. Ni apply juga untuk lelaki lah. Tapi rasanya lelaki tak banyak kot perangai macam ni, perempuan lah kot yang selalu kan. Kalau ada masalah tu suka nak besar-besarkan macam benda tu besar sangat. Dan yalah, berlebih-lebihan tu kan tak bagus. Dan benda tu akan impact kepada diri kita. Amir Akmal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih join. Saya sedang kongsikan buku 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah. Okay. So, sebagai wanita muslimah yang baik, jangan nak buat drama sangat. Sebab buat drama ni sebab nak mencari perhatian. Besar-besarkan sesuatu yang tak perlu dibesarkan. Sebab benda tu akan buatkan kita tak tenang. So, kunci ketenangan jiwa bila kita tidak mudah membesar-besarkan sebuah masalah. Maksudnya yang macam kita bertenang lah kan. Sebab kadang-kadang membesarkan masalah sampai tension, sampai nak bunuh diri ke, nak buat benda-benda yang di luar jangkaan. Tu drama lah tu. Buat benda-benda yang mengarut kan. So, kat sini dia cakap, tolong jangan berdrama. Hidup ni memang sukar, namun lebih sukar sekiranya kita asyik membesar-besarkan kesukarannya. So, kita cuba cari the positive side untuk masalah tu. Sebab bila kita terlalu lama dalam masalah tu ataupun membesar-besarkannya, memang kita tak akan keluar pun. Macam mana nak keluar daripada masalah tu kan, bila kita nak besar-besarkannya sampai sudah tak habis-habis. So, tips dekat sini, jangan nak jadi ratu drama. Menarik jugalah yang ni. And then, ada lagi tips yang menarik.
Banyak lah sebenarnya yang saya suka sebab dia punya penulisan jenis ayat yang digunakan tu memang sampai. Okey, saya nak kongsikan tips yang ke-10, berdamai dengan masalah. Ini pun menarik juga. Berdamai dengan masalah ni, kita bila ada masalah tu, berdamai dengan masalah tu bila kita cuba kawal diri untuk hadapi masalah tu. Okey, contoh dekat sini kan macam dia bagi pesakit kanser. Okey, beza antara dua orang pesakit kanser yang seorang tu berdamai dengan masalah, berdamai, okey, dia terima hakikat, dia jalani kehidupan dia dalam kesedaran yang dia sakit. Dan seorang lagi hadapi hidup dia dengan rasa frust, menyalahkan orang lain, menyalahkan itu ini sebab dia tension dengan sakit kanser yang dia ada. So, bila kita berdamai dengan masalah, kita akan jadi lebih tenang dan kadang-kadang penyakit itu pula boleh menjadi pembersih dosa-dosa pada masa lalu. Macam contoh yang pesakit kanser tu lah. Dan saya suka quotes dalam ni, dia cakap masalah dapat membuatkan kita berubah ke arah yang lebih baik. Sebab masalah ni membuatkan kita discover diri kita punya potential. So, bila tak ada masalah, kita jalani kehidupan yang straight, yang normal je. So, macam tak mencabar diri kita untuk untuk cari kita punya potensi diri. Macam tu. So, bila kita ada masalah, kita dapat belajar jadi lagi positif dalam menerima ujian. Menarik lah. Saya suka ayat yang dia tulis ni, cara dia sampaikan. Okay, dan satu lagi quotes yang saya nak petik dari ni. Muslimah hebat tentu mampu berfikir dengan positif. Bukan hanya melihat dari satu sudut pandang sahaja, melainkan daripada pelbagai arah sudut pandang yang berbeza. Belajar bagi memahami hal ini kerana kita bukannya bersendirian menghadapi pelbagai ujian. Boleh jadi ada ramai lagi orang yang lebih teruk keadaannya berbanding kita. Dan pada saat kita berfikir begitu, pada saat itu jugalah kita mampu berdamai dengan hati. Ingat, ada orang yang lagi susah, ada lagi banyak masalah dari kita. So, berdamailah dengan masalah kita. Jangan sampai, jangan membesar-besarkannya. Jangan jadi ratu drama. Berdamai dengan masalah anda. Okay. Terima kasih yang baru join dan sedang kongsikan buku 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah, tulisan Muyassarah. Okay. Dan satu quote dalam ni, cantik kan warna purple ni. Kita tampak hebat bukan kerana mampu menyelesaikan masalah dalam hidup, melainkan kerana kita berjaya berdamai dengan masalah kita. So, quotes yang menarik kat situ. Okay. So, saya nak kongsikan satu hadis yang menarik. Okay. Tentang kebergantungan kita kepada Allah. Ada Allah, Allah lagi, cukup Allah. Macam tu. Dan satu hadisnya daripada direkodkan oleh At-Tirmizi. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Dengan mengingati Allah pada saat senang dan lapang, Dia akan mengingati kita pada waktu getir dan susah. Jangan jadikan Allah sebagai pilihan terakhir untuk kita ingati, iaitu hanya pada saat kita sedang berasa sedih dan menghadapi kesulitan. Namun, libatkan Allah dalam setiap rutin kehidupan kita, pada setiap hari, dalam setiap aktiviti, dalam apa juga situasi. Kenalilah Allah pada waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu pada waktu sempit. Itulah hadisnya. Jadi kebergantungan kita kepada Allah tu bukan sahaja waktu susah, tapi kepada segala-gala aktiviti. Orang kita rasa macam tak penting pun, ingatlah Allah pada waktu tersebut. Waktu makan, minum, tidur, baring, buat kerja, mulakan dengan Bismillah dan akhiri dengan Alhamdulillah. Okey, ada banyak lagi yang menarik yang saya nak kongsikan kat sini.
Kejap. Banyaklah tips yang praktikal dalam buku ni dan peringatan yang sangat impactful lah. Saya nak kongsikan lagi satu, permudahkan urusan kita dengan solat duha. Okey, selalu kita tahu macam orang kata solat duha ni murah rezeki kan. Tapi dalam ni nak cakap yang keutamaan solat duha bukan semata-mata berkenaan urusan rezeki. Dan hadis yang direkodkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi menyatakan Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat solat pada awal siang, iaitu waktu duha, maka itu akan mencukupi pada akhir siang. Dan daripada hadis ni kita dapat simpulkan yang solat 4 rakaat duha dapat melindungi kita daripada perbuatan dosa dan maksiat serta melindungi kita daripada bahaya. Dan solat ini juga difahami dapat mempermudahkan urusan dan dijauhkan daripada perkara yang kita tidak sukai. Kita boleh faham solat duha ni sebagai pembuka rezeki, namun jangan sesekali mengharapkan hanya itu semata-mata caranya lalu melupakan pahala daripada Allah, dan jadikanlah solat duha ni sebagai salah satu cara untuk kita bersyukur atas nikmatnya. Dan selain itu, melalui solat duha juga kita akan nikmati pahala sama seperti bersedekah menggunakan 360 sendi yang ada dalam tubuh kita. Nampak tak? Sama seperti sedekah solat duha ni. Dan hadis yang direkodkan oleh Muslim, pada pagi hari diharuskan kepada seluruh persendirian antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, boleh menjadi sedekah. Bacaan tahmid, alhamdulillah, boleh dianggap sedekah. Bacaan tahlil, la ilaha illallah, boleh dianggap sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga boleh dianggap sedekah. Begitu juga amal ma'ruf adalah sedekah. Ini semua boleh dicukupkan atau diganti dengan melaksanakan solat duha sebanyak 2 rakaat. Ini memang hadis yang dinyatakan kat sini. Nampak tak? Bila kita solat duha, seolah-olah kita bersedekah menggunakan 360 sendi tubuh badan kita. Betapa hebatnya kuasa solat sunat duha tu sendiri. Okey, banyak lagi saya nak kongsikan daripada buku ni, tapi kesuntukan masa sebab diperintahkan 12 hingga 12.30 tengah hari sahaja. Jadi kita jumpa lagi esok waktu yang sama. Setiap hari Isnin hingga Jumaat saya akan sambunglah kongsikan buku ni. Dan saya ada kongsikan banyak lagi buku sebelum ni. Anda boleh cek IGTV buku PTS. Dan kepada yang bertanya, buku ni boleh didapatkan di kedai borong PTS ataupun link IG buku PTS ataupun DM sahaja IG buku PTS ni dan admin akan assist lah untuk pembelian. Harganya RM45, tapi kalau anda nak beli set, RM145 free postage. Untuk 4 buah buku ni, set 100% Muslimah. Dan kalau nak beli yang box set punya kan, boleh tunggu lepas raya lah. Kita akan reprint nanti. So, saya rasa itu sahaja untuk setakat ni. So, semoga mendapat manfaat lah antara tip yang saya kongsikan tadi. Macam mana nak jadi wonderful Muslimah. Pertama, cintai diri kita. Cuba bangunkan tenaga yang positif. Jangan jadi ratu drama. Berdamai dengan masalah kita. Dan amalkan solat duha tu antara 5 tips lah daripada 99 dalam buku ni. So, kalau nak tahu lebih banyak tips, boleh tonton live esok bersama saya. Okay? Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok.